Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV. Okey, seperti yang cikgu janjikan sebelum ini, cikgu akan upload bab 2, okey, tajuk trend semasa dalam perniagaan selepas hari raya. Kenapa cikgu tak upload waktu hari raya? Bukan cikgu tak nak upload. Cikgu nak bagi adik-adik cikgu semua ni berehat, okey, bersama keluarga. Okey, release tension dulu. Kemudian barulah kita back to our business, okey. Alright, so hari ini bab 2 ni cikgu bahagikan kepada dua bahagian. So ini adalah bahagian yang pertama. Okey, bahagian yang kedua cikgu akan upload kemudian ya. Baik, cikgu harap adik-adik semua dah bersedia. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Okey. Baik, objektif pembelajaran. So, apa yang adik-adik akan dapat daripada topik bab 2 ini ya? Okey, yang pertama, adik-adik akan dapat mengenal pasti peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau mengenai pertumbuhan guna tenaga penuh, inflasi dan deflasi. Okey, ini yang kita akan belajar pada hari ini ya, untuk bahagian 1. Seterusnya, adik-adik boleh menggariskan trend persekitaran semasa dalam perniagaan, mengaplikasikan peranan kerajaan dalam perubahan persekitaran perniagaan, dan menganalisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Jadi yang 3 lagi objektif ni kita akan tengok dalam bahagian 2 untuk bab 2 ya. Okey, kita teruskan. Oh, ada lagi. Sorry. Menilai kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan. So ini pun dalam bahagian 2. Untuk bahagian yang pertama, yang ini sahaja yang kita akan belajar pada hari ini ya. Baik. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau. Okey. Yang pertama dalam pertumbuhan ekonomi, yang kedua dalam guna tenaga penuh, yang ketiga inflasi, maksudnya apa peranan kerajaan untuk mengatasi inflasi, serta apakah peranan kerajaan dalam mengatasi deflasi. Okey, so 4 perkara ni yang kita akan tengok pada hari ini. Baik, ini adalah peranan kerajaan pusat, negeri dan tempatan. Okey, setiap peringkat ni ada isu-isunya sendiri. Okey, isu tempatan tu isu yang bagaimana? Okey, isu yang berkaitan dengan kawasan setempat. Okey, hubungan perniagaan komuniti, penggunanya adalah pengguna tempatan, tanggungjawab sosial masyarakat sekeliling dan faktor sosial budaya masyarakat setempat. So ini adalah isu-isu tempatan. Okay, isu negara pula, isu yang dialami oleh seluruh rakyat dalam negara kita. Okay, berkaitan masalah yang dihadapi seperti inflasi, kemelesatan ekonomi, kadar pertumbuhan ekonomi. So ini adalah isu negara. Isu serantau pula melibatkan hubungan antara Malaysia dengan negara jiran kita. Okey, negara jiran kita, negara-negara di Asia Tenggara, Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, ada lagi Vietnam, Myanmar. Okey. Alright, so ini adalah 3 tingkat isu yang kerajaan berperanan untuk memastikan segala isu-isu ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Okey, peranan kerajaan pusat. Okey, ini adalah gambar pusat pentadbiran negara Malaysia di Putrajaya. Okey. So, kerajaan pusat berperanan dari aspek perundangan, aspek keuangan dan aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Jadi kita tengok satu persatu. Bagaimana kerajaan pusat ini berperanan dalam aspek perundangan. Okey, dalam aspek perundangan, kerajaan Malaysia dia ada kuasa untuk menggubal undang
Menggubal undang-undang. Okey, undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan melalui Parlimen Malaysia. Okey. So, penggubalan undang-undang ni dibuat untuk memastikan aktiviti perniagaan dapat berjalan dengan lancar dan supaya apa sahaja isu tempatan, isu negara dan isu serantau yang kita tengok tadi dapat diatasi dengan baik. So, itulah kepentingan penggubalan undang-undang ni. Jadi kalau dekat sini kita tengok contoh akta-akta dalam perniagaan yang telah digubal oleh kerajaan pusat. Okey, kita ada Akta Kontrak 1950, ada Akta Jualan Barangan 1957, Akta Sewa Beli, Akta Perkongsian, Akta Syarikat, Akta Perhubungan Industri 1967. So ini adalah contoh. Ada banyak lagi sebenarnya. Okey. So, Parlimen. Okey, tadi cikgu cakap penggubalan undang-undang ni digubal melalui Parlimen Malaysia. So, Parlimen Malaysia ni adalah kuasa perundangan bagi negara kita, bagi negara Malaysia. Okey, so Parlimen ni berperanan menggubal undang-undang untuk dikuasakan di negara ini. Jadi, Parlimen ni dia terdiri daripada dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. So, itu maklumat tepi lah orang kata ya. Okey. So, setiap akta yang digubal ni, semua akta ni contoh saja, ada banyak lagi akta, digubal ni untuk mengawal perjalanan aktiviti perniagaan, supaya pengguna ataupun peniaga masing-masing dapat mempertahankan hak masing-masing dan dilindungi. Sekiranya berlaku apa-apa, kita boleh merujuk akta-akta yang dah digubal oleh kerajaan pusat ni. Alright, so baik, seterusnya, selain daripada aspek undang-undang, kerajaan pusat juga berperanan dalam aspek keuangan. So apa yang kerajaan pusat buat? Apa yang kerajaan pusat buat? Keuangan ni, pertama sekali, keuangan ni merujuk kepada sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi. So ada banyak isu-isu tempatan negara dan serantau ni yang berkaitan dengan bidang keuangan. So aspek keuangan ni perlu ditangani dengan baik oleh kerajaan pusat. Kalau tak, ekonomi kita akan down sebab keuangan sangat-sangat penting. Oleh itu, kerajaan memainkan peranan dalam membantu peniaga mendapat pembiayaan sumber keuangan dalam memulakan dan mengembangkan sesuatu perniagaan. So ada Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia ni ada peranan juga dalam memastikan semua aktiviti perniagaan tu selaras dengan dasar keuangan yang ditentukan dari semasa ke semasa. So agensi pembiayaan perniagaan. Ada beberapa agensi pembiayaan perniagaan yang kerajaan bantu. Majlis Amanah Rakyat, kita ada Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad, ada Amanah Ikhtiar Berhad dan ada CGC, Credit Guarantee Corporation. So ini adalah pembiayaan perniagaan. Bagi aspek perkembangan aktiviti perniagaan pula, kita ada kerajaan ada peranan dalam beberapa aktiviti. Antaranya adalah aktiviti promosi, aktiviti latihan dan pembangunan, serta aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Kita tengok satu persatu. Bagi aktiviti promosi, kerajaan ni sebenarnya secara berterusan dia berusaha untuk bantu pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih stabil dengan melalui aktiviti promosi ni. Tapi kadang-kadang kemelesetan ekonomi itu menjadi satu sebab sesebuah perniagaan tu untuk berkembang. So kerajaan berperanan untuk mempromosi secara berterusan. Antara badan yang membantu, badan kerajaan yang membantu peniaga
mempromosikan perniagaan mereka di luar negara. Okey, contohnya adalah Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia ni, MATRADE. Okey, MATRADE. Ini agensi ni dia ada peranan untuk mempromosikan aktiviti yang berkaitan perdagangan di luar Malaysia. Okey. Ya. Menjalankan peranan sebagai sebuah agensi kerajaan untuk mempromosikan aktiviti yang berkaitan dengan perdagangan di luar Malaysia bagi pihak MITI, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. So ini adalah peranan yang dijalankan oleh MATRADE. MATRADE. Soalan MATRADE ni sebenarnya ada juga keluar dalam exam ada jugalah. So pentinglah untuk kita tahu apakah peranan yang dijalankan oleh MATRADE ni. So MATRADE ni dia mencari dan membangunkan kawasan perdagangan baru serta mengenal pasti pasaran baru di luar negara. Menemukan pengeksport Malaysia dengan pengimport dari luar negara, mengekalkan perhubungan antara pengimport dengan pengeksport berdaftar, mengadakan misi perdagangan ke luar negara untuk pengeluar tempatan dan membawa masuk perniagaan dari luar negara, mengambil bahagian dalam pameran perdagangan antarabangsa dalam usaha mempromosikan barangan keluaran Malaysia dan mengeratkan perhubungan perdagangan dengan negara lain. Merancang dan mengendalikan seminar perdagangan antarabangsa untuk pengeksport Malaysia. Sometimes macam kalau negara kita ada macam exhibition, ataupun pameran ataupun pesta makanan Thailand, pesta makanan Timur Tengah, kita ada exhibition macam tu. Sama juga di luar negara akan ada pameran ataupun akan ada carnival yang macam tu. So MATRADE ni dia contohnya MATRADE ni dia perlu tahu carnival atau apa-apa sahaja event yang ada di luar negara yang boleh mempromosikan produk-produk tempatan di luar negara. So MATRADE ni juga dia perlu mengenal pasti produk-produk tempatan yang dirasakan ada potensi untuk menarik orang luar untuk membeli dan meningkatkan lagi produk kita ni ke peringkat yang lebih tinggi. Contohnya macam tak nenas. Tak nenas. Tak nenas ni kita orang Malaysia kan selalu buat untuk waktu hari raya. Tapi sekarang di luar negara, contohnya di Korea atau China, cikgu tak berapa ingat. Tak nenas ni dia dah jadi satu makanan yang dijual setiap hari. Dia macam makanan Malaysia yang dijual setiap hari. Bukan pada waktu perayaan tertentu sahaja. So MATRADE inilah yang akan membantu peniaga-peniaga memasarkan produk mereka ke luar negara. Baik, aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Aspek perniagaan, aktiviti perniagaan ni samalah macam tadi, tapi kita tengok dalam aktiviti latihan dan pembangunan pula macam mana. So Kerajaan Malaysia dia ada pelbagai agensi di bawah Kerajaan Malaysia tu yang menganjurkan pelbagai jenis latihan dan kursus. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peniaga terutama dalam kalangan Bumiputera supaya dapat terus berdaya saing dalam pasaran sama ada dalam atau di luar negara. So kita tengok apa maksud latihan. Latihan ni ialah inisiatif yang dilaksanakan oleh sesebuah organisasi untuk menggalakkan peningkatan produktiviti dalam kalangan pekerja. Pembangunan pula apa? Pembangunan bermaksud inisiatif yang diambil oleh organisasi dalam jangka masa yang panjang untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan pekerja dari semasa ke semasa. Latihan dan pembangunan pula merupakan suatu bidang yang khusus dalam usaha membantu pihak pengurusan meningkatkan produktiviti para pekerja bermula daripada peringkat atasan hingga bawahan. So ini adalah terma-terma yang sama tapi mempunyai maksud yang berbeza. So ini adalah salah satu contoh
agensi yang membantu dalam memberikan latihan dan kursus, latihan dan pembangunan kepada para peniaga. Contohnya adalah MPC, Malaysia Productivity Corporation, ataupun Perbadanan Productivity Malaysia. Okay, so MPC ni dia memainkan peranan untuk menyediakan input dalam bidang produktiviti dan kuantiti, mempertingkatkan pembangunan sumber tenaga manusia dan menerajui pergerakan produktiviti dan kualiti. Antara latihan yang dikendalikan oleh MPC ialah kursus keusahawanan, kursus pengurusan dan kawalan kualiti, dan kursus keuangan dan perakaunan. Okay. Seterusnya, aktiviti penyelidikan dan pembangunan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya R&D, Research and Development. Okay. So, setiap aktiviti penyelidikan dan pembangunan ni dijalankan oleh pihak kerajaan untuk apa? Okay, untuk menjana kreativiti dan inovasi untuk memangkinkan kejayaan dalam dunia perniagaan. Okay, so salah satu faktor yang dapat membantu memajukan ekonomi sesebuah industri dilaksanakan melalui kajian secara sistematik dan intensif bagi memperbaiki tahap pertumbuhan dan pembangunan sesebuah industri. Baik, kita dalam perniagaan sebenarnya sangat penting untuk melakukan penyelidikan dan pembangunan. Okey, kita kena sentiasa ada kreativiti dan inovasi. Kenapa? Okey, sebab dalam perniagaan kita ada satu tempoh di mana pada permulaan kita berniaga, kita berada di bawah. Okey, dan sedikit demi sedikit kita akan naik sampai pada satu tahap kita berada di tahap tepu, yang mana kalau kita tak berinovasi atau tak kreatif, tak cuba produk baru, tak lahirkan sesuatu yang baru lagi, okey, kita akan jadi tak relevan dalam pasaran. Okey, cikgu selalu bagi contoh jenama-jenama terkenal dunia dulu dan kini dah tak relevan dalam pasaran. Kenapa? Sebab mereka masih menggunakan teknologi yang sama. Mereka tidak ikut trend, okey? Mereka tetap dengan diri mereka tanpa mempedulikan kehendak pengguna, contohnya. Dan disebabkan oleh itu, produk mereka dah tak relevan lagi, dah tak dapat sambutan, tak dapat permintaan. So, akhirnya terpaksa bungkus. Sebab itulah pentingnya aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okay? So, ini adalah antara agensi yang terlibat dalam R&D, agensi kerajaan ya. Okey, yang pertama adalah MARDI. Okey, MARDI ni dalam pertanian dia akan memperkenalkan teknologi baru kepada industri bagi tujuan menghasilkan peningkatan produktiviti dan kualiti produk. So dalam MARDI ni cikgu pernah terlibat dalam penyelidikan tanaman padi. Okey. So sebelum ni padi dituai 2 kali setahun. 2 kali setahun tak silap cikgu. Minta maaf kalau salah Okey, tapi cikgu ikut seorang profesor yang membuat kajian. Dia pun bekerjasama dengan MARDI juga tak silap. Okey, membuat kajian di sawah padi. Dibuat satu site lah, okey, site untuk dia punya kajian. Yang mana jika berjaya dia punya kajian tu, okey, padi boleh dituai 4 kali setahun. So bila 4 kali setahun, maksudnya produktiviti dia akan lebih banyak berbanding sebelum ni. Dan katanya rasanya lebih lazat daripada beras yang sebelum ni. So, selain daripada meningkatkan produktiviti, dia juga meningkatkan kualiti. So, benda itulah yang kita nak. Okay? So, itu kepentingannya penyelidikan dan pembangunan ni. So, kalau berjaya tu pastinya kerajaan akan membangunkan kaedah penanaman padi cara seperti yang dalam kajian tersebut. Okey, SIRIM. Okey, SIRIM dia lebih kepada penetapan piawaian supaya setiap produk yang dikeluarkan tu berkualiti tinggi dan mencapai dia punya KPI dia. Okey. MPOB, anything yang berasaskan minyak sawit. KTMB pula, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan isu tenaga elektrik.
Okey, so peranan kerajaan. Yang tadi kita bincang tentang peranan kerajaan pusat. Okey, sekarang kita tengok pula peranan kerajaan negeri. So peranan kerajaan negeri ni dalam macam negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, negeri Pahang, negeri Perak dan sebagainya. So itu kerajaan negeri yang ada peranan. Okey, so yang pertama, kerajaan negeri ni termaktub dalam perlembagaan persekutuan, iaitu terdapat pembahagian kuasa antara kuasa kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Kerajaan negeri dia ada kuasa tertentu bagi membolehkan pentadbiran kerajaan negeri. Okay, kerajaan negeri berjalan lancar dan tersusun. Okay, bidang kuasa kerajaan negeri atas bahan galian dan tanah membolehkan mereka mewujudkan kawasan industri untuk menggalakkan dan memajukan kegiatan ekonomi di sesuatu kawasan yang dipilih. Okay, kalau kita tengok dalam setiap negeri, bukan setiap tempat, bukan setiap daerah ada kawasan industri. Dia ada kawasan-kawasan tertentu. Okay, kalau macam dekat Selangor, mungkin kita ada di Shah Alam, kita ada di Bangi. Okay. So, selain daripada tempat-tempat yang macam tu, tak boleh didirikan kilang. Maksudnya kilang yang besar lah. Okay. So, siapa yang memilih, siapa yang menentukan tu adalah kerajaan negeri. Okay. Contohnya, maaf ya. Okay. Okay, minta maaf. Okay, so PBT ni merupakan pelaksana dasar pada peringkat akar undi. So, dia kalau betul-betul tempatan, okay, tempatan. Okay, contohnya macam Majlis Daerah Maran. Okay, dalam gambar ni, Majlis Daerah Kampar. Okay, DBKL dan sebagainya itu adalah pihak berkuasa tempatan. Okay, so PBT ni ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 sebagai badan yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir sesebuah kawasan yang terlibat berdasarkan kepentingan tempatan. Okay, contohnya yang ni lah, Majlis Bandaraya, Majlis Pembandaran, Majlis Daerah. Okay. So, PBT ni dia berkuasa dan dia berperanan untuk mengatasi isu-isu tempatan. Okay. So, dia diberi kuasa untuk memastikan kawasan pentadbirannya berada dalam keadaan selamat dan merancang sesuatu pembangunan dalam keadaan sempurna dan sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Okey, ni ada beberapa peranan PBT yang kita perlu tahu. Okay, yang pertama, menggubal sesuatu undang-undang kecil yang berkaitan dengan perniagaan. Okey. Yang kedua, merangka dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan setempat. Yang ketiga, memastikan setiap pembinaan bangunan dalam keadaan selamat dan sempurna. Yang keempat, pelaksanaan tanggungjawab sosial yang meliputi pembangunan kemudahan awam. Yang kelima, pengawalan terhadap kesihatan awam dan keselamatan. Yang keenam, pewujudan pusat-pusat perniagaan atau perdagangan seperti pasar-pasar dan gerai-gerai. Dan yang ketujuh, penyediaan kemudahan infrastruktur yang dapat menjamin keselesaan kehidupan masyarakat setempat. So, ini adalah peranan PBT. Okay. Peranan kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi. So, pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dalam bentuk fizikal yang menyebabkan pertambahan dalam keluaran dalam negara kasar, KDNK, dalam ekonomi sesebuah negara. Okay, so dekat sini, bagaimana kita tengok aliran pertumbuhan ekonomi negara. Okay, so yang pertama adalah pendapatan isi rumah. So, pertumbuhan ekonomi negara ni meliputi perubahan dalam nilai mata wang, kemampuan atau pendapatan isi rumah, okay, perubahan nilai pasaran dalam semua sektor ekonomi dan sebagainya. So, pertumbuhan ekonomi negara dipengaruhi oleh faktor-faktor dari peringkat tempatan, negara dan serantau. So, pendapatan isi rumah ni adalah perkara pokok dia. Okay. Daripada pendapatan isi rumah ni, dia membawa kepada kuasa beli pengguna.
Okey, so perbelanjaan isi rumah ni dia bergantung kepada pendapatan isi rumah. Jadi pembelanjaan isi rumah akan menyebabkan berlakunya peningkatan permintaan. So permintaan yang meningkat ni akan menyebabkan perniagaan berusaha untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan sekaligus menjadikan ekonomi negara tu semakin rancak. Okey, so daripada pendapatan isi rumah daripada pendapatan ni kita buat pembelian. Daripada pembelian ni akan bagi keuntungan kepada negara. So keuntungan negara akan meningkat. Jadi peningkatan daripada aktiviti perniagaan tu akan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Jadi bila perniagaan tu berkembang, okey, ini akan dapat membantu perkembangan ekonomi sesebuah negara. Okey. So pada masa sekarang ni, terdapat pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk bantu dalam pertumbuhan ekonomi negara. Contohnya ini adalah inisiatif kerajaan, PTK, GTP, ataupun Government Transformasi Program, bidang keberhasilan utama negara, strategi lautan biru kebangsaan. Kita ada NKEA, kita ada SRI. Ini semua ni untuk bantu pertumbuhan ekonomi negara. So peranan kerajaan dalam pertumbuhan ekonomi. Dari segi tempatan, kerajaan membantu meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Contohnya seperti menyediakan tempat-tempat untuk berniaga, ruang-ruang berniaga dan sebagainya. So, bila terdapatnya banyak tempat perniagaan, jadi mendorong penduduk untuk berbelanja. So, bila penduduk berbelanja, ianya akan menambahkan pendapatan negara juga sebenarnya. So, dari sudut negara pula, peranan kerajaan dalam membantu pertumbuhan ekonomi melalui dua dasar, iaitu dasar fiskal dan dasar keuangan. So, dasar fiskal dengan dasar keuangan ini digunakan apabila berlakunya inflasi dan deflasi. Kalau kita tengok dekat sini, dasar fiskal mengutip hasil negara dan membelanjakan hasil tersebut untuk memaksimumkan kebajikan ekonomi, kebajikan rakyatnya. So, kesan daripada dasar fiskal ni sebenarnya peniaga akan berusaha meningkatkan pengeluaran barang. So, bila dapat meningkatkan pengeluaran barang, penduduk setempat pun akan membeli dan seterusnya akan membantu perkembangan ekonomi negara. Dasar keuangan pula dilaksanakan oleh Bank Negara untuk kurangkan faedah. Bila kurangkan faedah, duit banyak di tangan. Bila duit banyak di tangan, penduduk pun akan berbelanja. Alright, so the issue serantau pula, perbelanjaan penduduk ni akan meningkatkan penawaran dan membantu mengukuhkan ekonomi negara sebenarnya. So kerajaan menyediakan allowance ekspor untuk menggalakkan perniagaan ekspor lebih banyak barang dan perkhidmatan yang diberi perkhidmatan lebih banyak ke luar negara. Maksudnya kerajaan menggalakkan ekspor berbanding import. So bila kita ekspor banyak, negara luar beli barang dengan kita, so pendapatan kita akan lebih tinggilah berbanding kita import. So kerajaan bantu dia sediakan allowance ekspor ni. Baik, kementerian dan agensi terlibat dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrade yang kita tengok tadi, dan juga Bank Negara Malaysia. So, peranan Bank Negara Malaysia ni adalah untuk memantau dan mengawal keadaan ekonomi negara, termasuklah dalam bidang perniagaan, meningkatkan kestabilan keuangan bagi pertumbuhan ekonomi dan perniagaan Malaysia, serta mengawal selia infrastruktur sistem pembayaran negara yang menekankan aspek kecekapan dan keselamatan sistem keuangan negara. So, itu dari segi pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana pula peranan kerajaan dari aspek guna tenaga. Guna tenaga. Alright, so dalam konteks ekonomi, guna tenaga penuh tu akan berlaku apabila sesebuah negara mencapai kadar pengangguran kurang daripada 4%.
Okey, kurang daripada 4%. So, berdasarkan uh, kenyataan daripada Tenaga Buruh Malaysia, okey, Februari 2020, okey, kadar pengangguran adalah 3%. Okey, so dia masih lagi bawah 4%. Jadi negara Malaysia adalah negara yang mencapai guna tenaga penuh. Okey. So, dalam keadaan guna tenaga penuh ni, okey, negara hanya mengalami pengangguran geseran. Okey, pengangguran geseran ni apa? Okey, pengangguran geseran ni contohnya adalah macam seseorang tu dia berhenti kerja. Okey, tak ada sebab lah dia berhenti kerja je. Okey, dan sementara dia nak dapat kerja baru tu, dia tak bekerja lah. Jadi dia menganggur. Okey, so maksudnya di antara dia berhenti kerja dan untuk mendapatkan kerja baru tu kita panggil dia sebagai pengangguran geseran. Maksudnya bukan dari faktor luar, dia faktor diri dia sendiri untuk berhenti kerja dan menganggur. Jadi pengangguran lain tu tak terjadi apabila sebuah negara tu mencapai guna tenaga penuh. Okey, faham ya? Okey, so dekat sini, dekat kiri ni, dekat kanan ni ada jenis-jenis pengangguran yang kita semua kena tahu. Okey, yang pertama adalah pengangguran bermusim. Yang kedua, pengangguran kitaran. Yang ketiga, pengangguran struktur. Dan yang keempat, pengangguran teknologi. Okey, so kita tengok satu per satu. Okey. Jenis-jenis pengangguran. Okey, pengangguran bermusim maksudnya adalah pengangguran ini berlaku apabila seseorang pekerja bekerja dalam jangka masa pendek pada setiap tahun. So, apabila pekerjaannya tamat, pekerja terpaksa mencari pekerjaan yang lain. So, ini macam pekerja kontrak dalam masa-masa tertentu. Okey, contohnya, cikgu bagi contoh, kalau Hari Raya, okey, permintaan terhadap baju Melayu sangat tinggi. Okey, jadinya kilang baju memerlukan pekerja yang lebih untuk menyiapkan permintaan baju Melayu dan baju kurung yang tinggi semasa musim perayaan. Tapi selepas habis musim perayaan, kiranya kontraknya mungkin 3 bulan sahaja sebelum puasa sehingga habis raya. So, lepas dah habis tu, sorry, apa yang berlaku? Pekerja-pekerja ni akan diberhentikan kerana tak ada keperluan lagi untuk tenaga kerja yang ramai. Jadi, untuk sustain dia terpaksa cari kerja lain. So, sementara tu, kita panggil dia sebagai pengangguran bermusim. Okey. Pengangguran kitaran pula adalah pengangguran yang berlaku apabila ekonomi meleset. So, bila ekonomi meleset, perniagaan tak ada dapat income. So, bila perniagaan tak dapat income, bos tak dapat nak bayar gaji pekerja. So, bila bos tak dapat nak bayar gaji pekerja, bos terpaksa memberhentikan pekerja, mengurangkan bilangan pekerja. So, sebenarnya pengangguran kitaran ni sedang berlaku sekarang. Okay? Disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni, okay, menyebabkan ekonomi meleset. Bila ekonomi kita meleset, yalah, inilah yang terjadi. Ramai yang terpaksa menganggur dan terpaksa mencari kerja lain. Okay, disebabkan ekonomi meleset. Okey, pengangguran struktur pula berlaku ekoran perubahan dalam industri secara keseluruhan yang tidak memerlukan kemahiran pekerja. Okey, pengangguran struktur ni contohnya dulu selepas kita merdeka, kita lebih tertumpu kepada bidang pertanian. Okey, tapi masuk ke era 90-an, okey, kita dah masuk kepada industri. Okey, industri penghilangan. Okay, so pertanian tu dah kurang. Kita masuk kepada revolusi perindustrian. Kita masuk kepada perindustrian. So, kita yang dulu dalam pertanian tu, mungkin bila dah dikurangkan,
kita hilang kerja disebabkan dah tak perlu lagi dalam industri pertanian, dalam bidang pertanian tu, sebab dia dah berubah kepada industri penghilangan. So itu adalah pengangguran struktur. Okey, pengangguran teknologi pula berlaku disebabkan oleh sektor perniagaan mengutamakan penggunaan teknologi bagi menggantikan pekerja. Hal ini menyebabkan pekerja yang sedia ada kehilangan pekerjaan sementara pekerja baru tidak memperoleh pekerjaan. Maksudnya tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. So, bila tenaga manusia diganti tenaga mesin, pekerja yang sedia ada dah tak diperlukan. Dalam masa yang sama pula, pekerja baru tak diperlukan. So, berlaku pengangguran teknologi dekat situ. Jadi, di sini kerajaan ada peranan untuk mengatasi pengangguran-pengangguran ni. Okay, so kalau pengangguran bermusim, bagaimana kerajaan nak mengatasi? Okay, contohnya kerajaan dia bagi insentif kepada pihak perniagaan, okay, supaya mengurus supaya benarkan pekerja tu terus bekerja. Contohnya kalau dia masih ambil lagi pekerja tu, dia tak terminate pekerja tu, so majikan tu akan dapat pengecualian cukai atas pembayaran gaji dalam tempoh masa yang tertentu. Okay. So kalau maksudnya dia akan dapat balik lah gaji yang dibayar tu, dia akan dapat balik daripada kerajaan melalui pengecualian cukai. Okey, pengangguran kitaran. Okey, kerajaan akan menghadkan penggunaan mesin-mesin moden ni pada proses-proses tertentu saja. Maksudnya contoh kalau nak siapkan sebuah kereta tu ada 10 proses. Okey, mungkin hanya proses-proses yang memang tak mampu dilakukan oleh manusia. Mungkin 60% sahaja boleh guna mesin, 40% tetap kena guna tenaga manusia. So dengan cara ini, apa-apa pun kilang tetap kena ambil manusia untuk bekerja. So itu dapat mengurangkan pengangguran teknologi. Okey, sorry. Teknologi cikgu terangkan tadi teknologi. Okey, kalau kitaran, ekonomi meleset. Kalau ekonomi meleset ni kerajaan akan menjalankan dasar fiskal dan dasar keuangan. Okey, dasar fiskal dan dasar keuangan. Nanti kita tengok dengan lebih lanjut dasar fiskal dengan dasar keuangan ni dalam subtopik inflasi dengan deflasi sekejap lagi. Okey, so struktur. Okey, kalau struktur peranan kerajaan ni, dia kena rancang ekonomi tu sesuai dengan trend perubahan. So dia kena pandang ke depan lagi. So bila dia pandang ke depan lagi, dia boleh maklumkan kepada peniaga-peniaga, okey, apa corak perniagaan, apa jangka masa pendek, jangka masa panjang, so that peniaga dapat merancang perniagaan mereka untuk bersedia dengan sebarang perubahan. Okey, contohnya, kita lepas ni mungkin kita akan kurangkanlah pertanian, kita akan pergi ke teknologi. Dia bagi tahu 10 tahun sebelum negara masuk ke fasa industri tu. Okey, jadi peniaga yang berada dalam pertanian ni, dia akan berusaha untuk adapt dengan trend tu, akan bersedia supaya apabila berlakunya perubahan industri secara keseluruhan tu, dia masih relevan. Okey, dia tahu apa dia nak buat. Mungkin dia sendiri pun berinovasi dekat situ. Itu adalah peranan kerajaan untuk mengatasi pengangguran-pengangguran ni. Okey, so ni ada salah sikit, nanti cikgu betulkan. Alright, so yang ni adalah untuk teknologi, yang ini adalah untuk struktur, dan ini adalah untuk kitaran. Okey. Baik, inflasi. So, inflasi merupakan satu fenomena kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Okay, so, bila berlaku situasi ini, peningkatan permintaan barang atau perkhidmatan tu terhad dalam pasaran. Okay, so, bila berlaku benda macam ni, akan berlakunya kenaikan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan yang dikenakan sebagai inflasi tolakan kos. Okey, jika inflasi ini berlaku disebabkan oleh tolakan kos, kerajaan akan memberikan subsidi kepada pengeluar supaya tidak berlaku peningkatan kos pengeluaran yang dihadapi oleh pengeluar. So, bila kerajaan bagi subsidi ni, peniaga tak boleh nak charge customer
berlebihan lah sebabnya dah ada subsidi daripada kerajaan. So itu dapat membendung peningkatan harga barang. So bila barang, senang cakap macam ni lah, inflasi ni berlaku bila permintaan terlalu banyak, barangnya kurang. Jadi bila permintaan banyak, barang kurang tu yang berlakunya inflasi, kenaikan harga barang. Okay, so langkah-langkah lain meningkatkan kadar faedah. So bila berlakunya inflasi, kerajaan akan mengurangkan permintaan terhadap barang dan perkhidmatan tu dan menggalakkan penduduk simpan duit. Okay, melalui peningkatan kadar faedah. Maksudnya, bila kerajaan meningkatkan kadar faedah, so rakyat akan tahu, okay, kalau aku menyimpan, aku akan dapat return tu lagi banyak. Okay, daripada aku beli sekarang barang mahal. Okay, beli sekarang barang mahal, baik aku simpan duit. Baik aku simpan duit supaya aku dapat faedah yang tinggi. Okay, so that bila rakyat ambil inisiatif untuk menyimpan duit dan kurang membeli, so permintaan dengan penawaran tu dia akan kembali jadi seimbang balik. Okay, kalau sebelum ni inflasi, permintaan tinggi, barang kurang. Okay, permintaan tinggi, barang kurang. Jadi bila kerajaan tinggikan kadar faedah, so rakyat mula menyimpan, kurang membeli, so permintaan tu lama-lama dia akan jadi semakin sikit dan akhirnya seimbang dengan penawaran. So itu akan membantu daripada harga barang tu terus naik. Okay. Kemudian dasar kerajaan. So tindakan kerajaan melalui dasar-dasar yang dilaksanakan dapat membantu penduduk mengekalkan kesejahteraan dengan memenuhi keperluan dan kehendak dalam perkhidmatan, dalam kehidupan. Okay. Alright. Deflasi pula. So tadi inflasi satu keadaan kenaikan harga barang secara berterusan. Deflasi adalah kontra dia. Okay, satu keadaan kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Okay, so faktor yang menyebabkan berlaku kejatuhan harga barang ni adalah termasuk faktor permintaan jatuh disebabkan oleh penduduk tidak mampu membeli barang di pasaran. Okay, so sekarang kalau sebelum ni pengguna ada duit, barang kurang. So pengguna nak beli. So bila barang kurang, harga akan naik. Tapi sekarang pengguna tak ada duit. Tak ada duit, barang banyak. So bila barang banyak, bila permintaan kurang daripada penawaran, jadinya harga barang tu akan jatuh sebab tak ada orang nak beli. Okay, so bila berlaku macam tu, apa yang kerajaan boleh buat? Okay, sekejap kita tengok. So selain daripada pengguna tak mampu nak beli, ada juga perkara yang boleh menyebabkan deflasi. Contohnya, bila penduduk ni dia ada satu ramalan. Okay, contohnya dia kata, okay, kita jangan beli lagi rumah-rumah dekat sini. Okay, kita jangan beli, hold. Okay, sebab dia kata, okay, dalam 2-3 tahun lagi hartanah kat sini akan turun harga. Contohlah kan. Jadi semua orang pun tak nak beli. Bila semua orang tak nak beli, memang secara automatik harga dekat kawasan tu akan jatuh. So, bila jatuh tu barulah diorang membeli. Itu pun ada juga maksudnya strategi pembelian tu. Okay. So, kesan deflasi ni dia akan membantu aktiviti perniagaan. Yalah, mana ada perniagaan yang nak rugi, mesti semua nak untung. Tapi kalau nak untung, mesti ada orang beli. Kalau tak ada orang beli, inilah yang akan membantukan aktiviti perniagaan. So, penduduk hilang pekerjaan. Yalah, bila tak ada orang beli, perniagaan tak bagus. So, majikan terpaksa berhentikan bekerja. So, dia akan mengundang kepada pengangguran. Dan kuasa beli penduduk semakin menurun. Okay? So, ini adalah langkah-langkah mengatasi deflasi. Okey, ada 3 cara. Menurunkan kadar cukai. So, kerajaan mengurangkan kadar cukai yang dibayar oleh pengguna supaya dapat meningkatkan pendapatan boleh guna penduduk. Maksudnya, kalau sebelum ni dia nak beli kereta. Okey, contoh macam sekarang kan. Sekarang berlaku pengguna tak beli, betul tak? Sebabnya pengguna sekarang ni dalam mod berjimat. Okay, disebabkan pandemik COVID-19 ni. So, apa yang kerajaan boleh buat adalah dia kecualikan cukai. Contohnya, kalau kita nak beli kereta. Yalah, dalam mod orang menyimpan sekarang, adakah orang yang nak beli kereta? Kurang. Mesti dia orang simpan untuk beli keperluan asas, essential.
Okey, kereta tu bukan satu keperluan. Untuk membeli kereta baru tu bukan satu keperluan buat masa sekarang. Tapi still kerajaan kena bantu otomotif, pengedar kereta dan sebagainya ni. Okey, bagaimana dia nak bantu? Okey, dia kecualikan cukai kepada pembeli. Maksudnya kalau kita beli kereta sekarang, kita tak ada cukai kenderaan tu. So kita berjimat berbelas-belas ribu. So disebabkan oleh bantuan kerajaan tu, mungkin pengguna-pengguna ni ada, oi, kalau aku beli sekarang ni untung ni. So akan berlakulah pembelian dekat situ dan sekaligus akan membantu syarikat-syarikat kereta ni. Okey. Yang kedua, memberikan khidmat nasihat dan perundangan. Okay, so kerajaan pun ada agensi-agensi yang ditubuhkan untuk bagi nasihat dan perundangan berkaitan dengan deflasi ni. Okay, supaya kita dapat tingkatkan ekspor dan kita dapat kurangkan import. Okay, yang ketiga adalah dasar keuangan negara. So diturunkan kadar faedah supaya pengguna mengurangkan simpanan di bank dan meningkatkan perbelanjaan. So kalau inflasi ditinggikan kadar faedah, sebila turun, so pengguna akan kata kadar faedah rendah, sebab better aku guna je duit ni, tak dapat banyak pun, contohlah kan. Okay, so dia belanjakan duit tu. So bila dia belanja, kerajaan akan dapat balik lah keuntungan daripada pembelian pengguna ni. Okay. Kemudian ada juga menggunakan peruntukan undang-undang dan beberapa dasar percukaian seperti menurunkan cukai ekspor dan menggalakkan aktiviti perniagaan pada peringkat antarabangsa. Okay. So, secara kesimpulannya, inflasi dengan deflasi ni, okay, masa deflasi berlaku, wang kurang di tangan pengguna. So, bila wang kurang, kurang permintaan. Bila kurang permintaan, penawaran melebihi permintaan. Jadi, berlaku kejutahan harga barang secara berterusan. So, untuk mengatasi deflasi, kerajaan akan melalui dasar fiskal, iaitu turunkan kadar cukai. Jadi, duit banyak di tangan. So, bila duit banyak di tangan, rakyat membeli, permintaan barang meningkat. So, harga akan kembali naik. So, deflasi akan berkurang. Okey. So, sama juga dengan menambahkan perbelanjaan kerajaan. Okey. So, buat pembangunan supaya ada banyak pekerjaan. Bila banyak pekerjaan, orang ada duit. Bila orang ada duit, orang akan beli. Bila barang beli, permintaan meningkat. So, harga barang akan naik. Deflasi akan berkurang. Okey. Dasar keuangan pula, bank negara akan kurangkan faedah. So, orang akan pinjam. Wang banyak kat tangan. Macam sekarang, turunkan kadar faedah. Interest di bank. Sekarang, interest kalau nak buat personal loan 2 point something je. Itu memang very very low. Kalau sebelum ni paling rendah pun 3 point something. So bila dia turunkan macam tu, memang akan ramai orang pinjam duit lah buat loan. So bila buat loan, orang ada duit dan orang akan beli. So akan tingkatkan harga barang. So begitulah sebaliknya bila berlaku inflasi. So dikontra lah dengan deflasi. Okey, so cikgu harap faham